Fikir masa depan, sebab kita nak tolong mak ayah kan. Nak tolong mak ayah sebab kita ada impian. Yelah, kat rumah tu pun kadang kita tidur pun bila hari hujan banyak juga air bocor kan. Kadang-kadang tu basah dekat tempat tidur kita tu kan. Lepas tu terpaksalah kita kena tadah, ambil besen, tadah dekat tempat air bocor tu. Kaulah perwira di medan derita, merentasi ranjau kehidupan dengan harapan. Greek Perak bersamamu minggu ini menyelami kisah sebuah keluarga asnaf yang sangat menyayat hati. Di Pondok Daif ini, segalanya bermula. Sejak 5 tahun lalu, Nurshida Muhammad Sepian, 53 tahun, menderita penyakit kencing manis kronik. Ketika itu, bacaan kadar glukosnya naik mendadak. Ini menyebabkan dia menerima komplikasi penyakit lain. Mak ni dia sakit kecil manis. Dia kecil manis. Lepas tu dia dah lama dalam. Dia dah dalam 4-5 tahun. Masa tahu mak kecil manis tu, mak ni dia jadi macam kenalin tau. Macam orang kata jadi macam tangan menggigil. Itulah daripada start kecil manis dia meningkat naik sampailah tu sampai yang tahap paling tinggi 25. Hampir 4 tahun lamanya, Nurshida terlantar kerana diserang penyakit diabetes. Sebelah kanan badan Nurshida pula pernah diserang angin ahmar. Namun, dia bersyukur hari demi hari dia diberi kesembuhan. Pun begitu, badan Shida tidak lagi sekuat dahulu. Bahkan, dia tidak mampu untuk berdiri maupun duduk terlalu lama. Makcik sakit pun kira dah lama jugalah sakit dia. Dulu dia stroke terbaring. Makcik pun tak boleh buat kerja lah. Kerja sikit-sikit macam tu boleh lah. Nak buat kerja berat tak boleh. Nak angkat-angkat barang berat tak boleh. Pondok usang yang didiami keluarga ini sangat memilukan. Banyak keperluan yang tidak mencukupi. Bahkan ruang untuk 7 ahli keluarga ini berteduh adalah sangat terhad. Difahamkan, pondok ini juga tidak mempunyai bekalan elektrik dan hanya mendapat ihsan daripada rumah jiran. Pintu depan pun tak ada, belakang pun tak ada. Dekat keliling tu saya pakai jaring hitam lah, plastik. Terfikir juga pasal anak pakcik dengan cucu-cucu apa, semua terfikir. Bukan tak fikir, tapi pakcik nak buat macam mana. Ada rezeki lagi. Hari ini, kru bersamamu tiba di pondok keluarga Nurshida. Selain kehilangan upaya untuk bergerak, Shida dahulunya turut hilang kemampuan untuk melihat. Kedua-dua bahagian matanya kabur dan menyebabkan dia tidak mampu menguruskan diri sendiri. Sebab adalah seorang hamba Allah, dia bagi tahu dekat mak masa dia operation bahu tu, dia cakap dia nak bantu mak lah supaya mak tu boleh tengok lah balik kan. Kan selama ni mak dah 4 tahun lebih tak nampak pergi mana-mana pun memang kita kena pimpin dia. Kena pimpin dia pergi bilik air. Kadang tu sampai jatuh dalam bilik air. Lepas tu kira ada seorang hamba tu dia yang tolong sponsor mak punya mata lah. Untuk operation mata kan. Keadaan atap rumah yang bocor menyebabkan banyak barangan elektrik di pondok ini kerap mengalami kerosakan.
Di sinilah tempat mereka mencuci pakaian, di sini jugalah tempat mereka membuang air dan mandi. Tiada ruangan yang khusus. Keselamatan penghuni perempuan di pondok ini juga amat membimbangkan. Dulu pakcik duduk rumah sewa, lepas tu pakcik balik sini baliklah. Pakcik duduk sini, rumah ni dah 4 tahun lebih dah. Dapur pun tidur situ, makan pun situ, tandas pun situ dekat. Basuhkan baju pun situ. Sempit. Masa tu pakcik tak tahu nak cakap lah, masa sedih. Masa macam-macam masalah. Sejak ibunya menderita, Nurshima Umar, 25 tahun, banyak menghulurkan bantuan buat ibu dan bapanya. Segala tanggungjawab dan bebanan terletak di bahu Nurshima. Disebabkan kesempitan wang, Nurshima tidak dapat memenuhi permintaan dan keperluan anak yang ramai. Nak bagi duit lebih-lebih tu pun saya pun tak mampu juga kan, sebab anak pun ramai kan. Adik-beradik lah yang banyak bantu. Macam kakak tu dia adalah hulur duit kan, macam saya ni cuma nak bagi tu taklah banyak kan, cuma banyak tenaga je lah yang boleh tolong kan. Sedih lah macam jangan kata yelah, sebab kita fikir masa depan, sebab kita nak tolong mak ayah kan. Nak tolong mak ayah sebab kita ada impian. Sebab impian akak masa tu, akak cakap kalau akak boleh kerja, akak nak buat rumah untuk mak. Ketika bapanya keluar mencari rezeki di Pulau Pinang, Nurshima turut berniaga kecil-kecilan bagi mencari pendapatan sampingan. Mujur hasil jualan ayam goreng keju ini memberikan sedikit keuntungan. Sekarang ni, buat masa sekarang ni mak sihat. Mak sihat sikit lah, kata kau kerja kedai makan lah. Kalau macam mak tak sihat, aku akan buat makanan ni letak kat window-window lah yang dekat gerik ni lah. Sebelum ni aku ada dapat offer lah, sebelum mak tak sakit lagi kan, aku dapat offer kerja kerajaan. Tapi lepas bila mak sakit tu, aku paksa kena tolak lah kerja tu. Sebab nak jaga mak Kehidupan yang sangat daif ini memaksa Nurshima membuat pilihan yang sukar. Dia terpaksa melupakan cita-cita dan impiannya disebabkan menyara banyak tanggungan. Pun begitu, Shima percaya berkat usaha dan penat lelahnya selama ini pasti ada ganjarannya. Rasa sedih lah macam jangan kata yelah, sebab kita fikir masa depan, sebab kita nak tolong mak ayah kan. Nak tolong mak ayah sebab kita ada impian. Kita ada impian sebab impian akak masa tu. Akak cakap kalau akak boleh kerja yang orang kata kerja kerajaan, akak nak buat rumah untuk mak. Lepas tu nak bawa mak pergi Mekah. Itulah impian akak. Nak bagi mak ayah senang lah. Keadaan kewangan yang kian meruncing, Nurshima gusar dirinya tidak mampu bertahan. Dia tidak mempunyai wang belanja yang mencukupi, bahkan makanan harian juga belum pasti ada. Kecewa, rasa sedih. Kadang-kadang tu bila macam akak rasa macam akak tak mampu nak bagi apa untuk anak-anak akak tu, rasa macam keluar daripada rumah. Aku fikir macam mana aku nak dapatkan
pendapatan untuk bagi anak-anakku makan. Masa tu memang menangis sampai tu berdoa lah sebagai kata Allah murahkan rezeki kami kan. Cukup sekadar nasi dan ikan goreng menjadi juadah mereka. Jika ada rezeki, bapanya Umar Kasim, 67 tahun, akan membawa pulang lauk untuk dijamah bersama-sama. Dulu pakcik kerja di sini, lepas tu menurut getah, lepas tu pendapatan pun tak banyak. Pakcik pun memang tak larat dah, sekarang terpaksa pakcik kena buat jugalah untuk saranaka hidup. Semasa pakcik tak ada di rumah, dia lah membantu mak dia, tolong-tolong kerja rumah apa, buat-buat sama kakak dia lah. Biar diuji pelbagai liku kehidupan, Nur Shima bersyukur dikurniakan anak-anak yang memahami. Anak sulungnya, Nurul Shasha Fazlin, 9 tahun, sentiasa meredakan keadaan jika adiknya Ryan, Aryan dan Aisyah meminta sesuatu di luar kemampuan mereka. Kalau macam anak yang sulung tu, sebab sekarang dia dah 9 tahun, dia faham lah. Kadang-kadang tu dia faham lah apa yang akak lalui kan. Lepas tu dia cakap kat adik-adik dia, faham tak, mama tengah tak ada duit. Dia cakap, nanti kalau mama ada duit, nanti mama belilah. Selalunya kakak dia yang akan main peranan untuk adik-adik dia lah. Selalu cakap macam tu kan. So akak kata insyaAllah kalau ada rezeki, kita beli, dia cakap. Kini ibunya Nur Shida bergantung sepenuhnya kepada ubat daripada hospital. Mujur peruntukan untuk perubatannya dibiayai pihak kerajaan. Keluarga ini turut menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM750 sebulan. Tu berbezalah memang keadaan mak kan dengan sekarang tu, alhamdulillah lah mak boleh tengok. Kalau dulu nak tengok muka anak kena raba-raba muka anak kan. Sampai nak tengok cucu pun kena tarik ke depan. Macam raba-raba macam tu. Lepas tu nak makan apa pun kena kita kena pergi letak kat depan muka dia kan. Barulah mak tu boleh tengok kan. Sekarang ni kira dia boleh buat apa tu, kira dia boleh jalan sendiri. Berbanding dengan dululah. Pada sebelah malam, rumah ini hanya ditemani dengan sebuah lampu Kalimantan yang sudah malap. Nur Shida sering mengalami sakit badan kerana tidur di atas tilam yang sudah tidak sesuai untuk digunakan. Rumah sekarang ni memang kalau tengok tu memang sedih lah. Sebab yelah, kat rumah tu pun kadang kita tidur pun bila hari hujan, banyak juga air bocor kan. Kadang-kadang tu basah dekat tempat tidur kita tu kan. Lepas tu terpaksalah kita kena tadah, ambil besen, tadah dekat tempat air bocor tu. Kadang-kadang tu anak tanya, mama kenapa rumah kita ada bocor kan. Cakap nak buat macam mana keadaan rumah kita macam ni kan. Kita nak buat macam mana kan. Kat rumah tu pun kadang kita tidur pun bila hari hujan, banyak juga air bocor kan. Kadang-kadang tu basah dekat tempat tidur kita tu kan. Lepas tu terpaksalah kita kena tadah, ambil besen, tadah dekat tempat air bocor tu. Jauh di sudut hati ibu tunggal ini, banyak yang terpendam. Dia mahukan yang terbaik buat keluarga tercinta. Namun apakan daya, rezeki belum menyebelahi nasib keluarganya. Bagi Nur Shima, selagi ibu bapanya masih bernafas, biarlah dia berbakti kepada mereka hingga ke penghujungnya.
cabaran yang akak tak boleh lupa dalam hidup akak sekarang ni, masa depan akak terpaksa kena lepas macam tu saja kan. Sebab yelah, kalau boleh akak nak keluar daripada kesusahan ni kan, nak bantu keluarga kan, tak nak tengok keluarga susah kan. Tapi disebabkan mak sakit, lepas tu ada anak-anak kan, terpaksalah akak kena lepas jugalah masa depan tu untuk keluarga akak dengan anak-anak akak lah. Mendengar rintihan nasib Nursyida sekeluarga, Syarikat Faiza Sendirian Berhad hadir menghulurkan bantuan dan sokongan buat mereka. Selain menyelami perjalanan hidup asnaf ini, Pegawai Pemasaran Eksekutif Laila Hanim Ramli dan Pegawai Pemasaran Zaidi Ishak menghulurkan sumbangan wang tunai dan barangan keluaran Syarikat Faiza. Jadi kalau pergi sana tu, ke hospital, ruang cuci apa semua, balik hari ke kena tinggal balik hari lah, siap setiap pagi. Semoga dengan sumbangan daripada Hajah Faiza ini, seisi keluarga dapat menjamah juadah yang lebih baik bersama-sama. Ma, ini sumbangan dari Syarikat Faiza. Harap dapat sedikit sebanyak membantu meninggalkan beban Cik Omar sekeluarga lah. Ya. Wakil Syarikat Faiza juga turut sama meninjau dan melihat sendiri keadaan pondok usang milik keluarga ini. Banyak kerusakan dan kerja-kerja pembaikan harus dijalankan dengan segera. Harapan kami agar ada insan yang mampu membantu menyelesaikan masalah keluarga Daif ini. Pakcik kalau boleh pakcik nak rumah lah, kalau sebelum pakcik tutup mata, saya nak tengok anak-anak pakcik dan isteri duduk rumah yang selesa lah, yang boleh buat amal ibadat. Apakan daya, ini suratan takdir buat Umar dan keluarganya. Tersimpan 1000 harapan agar nasib keluarga asnaf ini terbela. Kepada penonton bersamamu yang ingin berkongsi rezeki dengan keluarga ini, boleh lawati Facebook bersamamu untuk maklumat lanjut. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbunga